Al-an nantaqilu ila ad-darsi at-tasi'a asyar. Kita pindah ke tajuk pelajaran 19. Al-fi'lul madhi lil majhul. Al-fi'lul madhi al-mabni lil majhul. Al-fi'lul madhi al-mabni lil majhul. Ya, apa dia al-fi'lul madhi al-mabni lil majhul? Baik, seperti kita dah tahu dah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar kan. Jadi sekarang ni kita nak masuk tajuk lain berkenaan dengan fi'il madhi, iaitu fi'il madhi dia kata al-mabni. Al-mabni di sini dimaksudkan yang dibina. Literally it means yang dibina. Yang dibentukkan, itu maksud dia. Artinya bentuk fi'il itu, bentuk fi'il madhi itu adalah bentuk lil majhul. Lil majhul. Lil majhul literally it means unknown, yang apa ni, yang tidak diketahui. Fi'il madhi itu dibina untuk yang diketahui. Apa maksud yang tidak diketahui ini? Boleh buat catatan sedikit. Maksud al-majhul ataupun unknown itu adalah al-fa'ilu majhul. Jadi yang dimaksudkan dengan unknown ataupun majhul itu adalah fa'il dia. Fa'il dia tidak diketahui siapa. Fi'il tu ada, tapi siapa yang buat tidak disebut. Jadi ni nak tajuk apa sebenarnya ni? Ni tajuk macam mana kita nak buatkan ayat pasif, active voice. Macam mana fi'il tu kalau kita nak gunakan dalam keadaan active voice. Okay, jadi untuk sebelum kita buat tajuk yang ni, kita nak lihat dahulu untuk yang ini bukan untuk active, ini untuk passive voice, untuk passive. Okay, sebelum tu kita nak lihat dahulu ayat untuk active. Ayat untuk active voice adalah fi'il yang biasa kita gunakan. Fi'il yang biasa kita gunakan dan istilah dia dipanggil, kalau di sini dipanggil mabni lil majhul. Ni untuk apa? Pasif kan? Untuk pasif. Kalau untuk aktif dipanggil sebagai al-fi'lu, buat catatan sikit al-fi'lu al-mabni, saya ignorekan kalimah madhi tu, tak ambil mabni saja. Al-fi'lu al-mabni li al-ma'lum. Dibuatkan nota yang ni, al-fi'lu al-mabni li al-ma'lum. Apa maksud dia al-mabni lil ma'lum? Fi'il yang dibentukkan untuk non, yang diketahui. Majhul tadi tidak diketahui, ma'lum yang diketahui. So this is known lah ni. Jadi apa yang dimaksudkan dengan lil ma'lum itu artinya al-fa'ilu ma'lum. Fi'ilnya diketahui. Fi'ilnya diketahui. Jadi ini adalah fi'il yang kita akan gunakan untuk ayat aktif. Active voice. Jadi contoh dia bagaimana? Kita lihat dua kumpulan ini. Kumpulan satu, alif wa majmu'ah ba. Di mana al-majmu'ah alif, majmu'ah alif ini semuanya adalah mabni. Yang di sini yang di sini semuanya adalah al-mabni al-mabni lil ma'lum. Betul. Betul, sahih. Al-mabni li al-ma'lum. Ini adalah fi'il mabni lil ma'lum yang kita tahu fa'il dia. Ataupun fa'il dia boleh disebut di dalam ayat. Manakala untuk ba, ini adalah untuk al-mabni li al-majhul. Fi'il yang kita bentukkan untuk fa'il yang kita tak tahu ataupun kita memang tak nak sebut fa'il. Jadi pasif ya. Okey. Dua tu dulu. So kita lihat apakah contoh-contoh untuk mabni lil ma'lum dan juga mabni li al majhul dan bagaimana cara kita nak tukar daripada mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul ataupun sebaliknya. Nah, al-an nanzur ila al-jumlah al-ula. Al-jumlatul ula, syariba al-waladul ma'. Syariba al-waladul ma'. Syariba kita dah selalu jumpa maknahu minum, budak itu minum. Minum apa? Minum air. Jadi fi'il dia adalah syariba. Syariba mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum. Kenapa? Kerana bentuk dia memang perlu ada fa'il. Fa'il dia memang perlu disebut. Siapa yang minum? Al-walad. Man syariba? Muhammad. Man syariba? Ana syaribtu. Jadi dalam apa-apa keadaan sekalipun perlu diketahui siapakah fa'il. Maka itu adalah mabni li al-ma'lum.
Tetapi apabila kita lihat pada ba, iza ra'aina jumlah fi majmu' abba, majmu' abba dia kata syuriba. Perhatikan baris dia telah bertukar. Daripada syariba kita tukar kepada syuriba. Syuribal ma'. So, bila bentuk tu bertukar kepada syuriba, dia telah menjadi mabni lil majhul. Makna dia bukan lagi minum, tetapi diminum. Ya, tak nak sebut siapa yang minum, kita memang tak nak sebut. Tak nak bagi tahu ataupun memang kita tak tahu siapa yang minum. So we just say syuriba. Apa yang diminum? Syuribal ma. Itu adalah beza antara al-mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Fi'il yang sama tapi kita tukarkan bentuk dia untuk memberikan makna mabni li al-majhul. Diminum. Okay, kita lihat dahulu. Lepas ni saya akan terangkan kaedah ni. Rakam isnan, akhadhal ibnul kitaba. Al-ibnu akhadhal kitab. Anak itu telah mengambil buku tersebut. Anak itu telah mengambil buku tersebut. Baik, tadi kita terjemah dengan mengambil, akhadha. Ini pun fi'il ma'lum, mengambil kan, ayat aktif. Jadi tahulah siapa yang mengambil, mesti ada pelaku fa'il dia. Al-ibnu, al-waladu dan sebagainya. So ini adalah fa'il. Tetapi dalam ayat yang ba ni, mabni lil majhul, kita tak nak sebut lagi siapa yang mengambil, tak nak. Kita cuma nak beritahu buku tu telah diambil. Jadi fi'il dia bagaimana? Bukan lagi akhadha, tukar bentuk dia kepada ukhidha. Ukhidha. So bila ukhidha diterjemah dengan makna telah diambil. Apa yang telah diambil? Kitab itu telah diambil. Ya. Hadza huwa al-fi'lul mabni lil majhul untuk akhadha. So akhadha jadi ukhidha. Syariba jadi syuriba. Okay, yang ketiga, rakam salasa. Sa'alal ustadzu at-taliba. Ustaz sa'ala talib. Cikgu itu telah bertanya kepada pelajar. Bertanya, jadi ini pun sama, mabni li al-ma'lum. Fi'il yang diketahui siapa fa'il dia. Ayat aktif kita. Sa'alal ustadzu talib. Sekarang kita nak tukar kepada ditanya. Sa'ala bertanya. Kita nak tukar kepada ditanya. Jadi, ditukar bentuk dia menjadi su'ila. Su'ila. Su'ila, ditanya. Siapa yang bertanya? Tak tahu. Ataupun tak nak disebut. Su'ila talibu. Pelajar itu telah ditanya. Okay. Hadza mabni lil ma'lum. Hadza mabni li al-majhul. Okay. Jadi setakat ni, boleh tak nampak apakah yang kita lakukan? Apa yang kita dah lakukan pada fi'il tadi? Boleh tak kita buat satu kesimpulan untuk tiga ni dulu? Apa yang berlaku? Daripada syaraba jadi syuriba, akhaza jadi ukhiza, sa'ala jadi su'ila. Nampak. Baris ubah. Baris dia apa? Baris. Baris apa yang kita lakukan pada baris dia? Betul? Baris. Depan. Apa berlaku pada huruf pertama? Doma. Semuanya dhammah kan? Semuanya dhammah. Itu adalah kaedah dia pegang yang tu ya. Jadi untuk fi'il ni nak fi'il madhi. This is only for fi'il madhi. Untuk kita tukar kepada mabni lil majhul, ni penting. Dhammahkan huruf yang pertama. Okey, selain itu apa lagi yang kita lakukan? Yang kedua kasrah. Yang kedua kita kasrah. Okey, yang kedua kasrah. Okey, betul. Yang kedua kita kasrahkan. Bila kita lihat di sini kasrah, kasrah, kasrah. Yang kedua. Tetapi sebenarnya bukan yang kedua. Ya, kerana kalau kita kata yang kedua, nanti dia akan tak betul untuk yang contoh-contoh yang di bawah nanti. Jadi apa yang sebenarnya? Yang sebenarnya adalah kita baris bawah huruf yang sebelum huruf akhir. Sekali ya. Kita bariskan bawah huruf sebelum huruf akhir. Ini huruf yang akhir sebelum dia, immediately sebelum dia. Kita bariskan bawah. Yang ni. Bariskan bawah. Kasrah. Sama dengan contoh nombor 2, akhaza ditukar kepada u. Za ni huruf akhir, sebelum dia apa? Kha. Kha tu kita bariskan bawah. So ukhiza. Begitu juga dengan sa'ala. Sa'ala bertukar kepada su. Huruf akhir lam. Tapi kita tak nak kacau huruf lam. Kita nak huruf yang sebelum lam, which is harful hamzah. Jadi ditukar kepada su'ila. Itu adalah kaedah umum dia. Kaedah umum dia iaitu bariskan depan. Huruf yang pertama dhammah.
bariskan depan. Huruf yang sebelum yang akhir, bariskan bawah. So, syuriba, ukhiza, su'ila. Cuma su'ila ni ditukarlah bentuk tulisannya kerana melibatkan huruf hamzah. Itu saja. Setakat ni ada soalan tak? Kaedah umum dia untuk tukar dari mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul. Daripada buat kepada dibuat kan? Tak ada soalan. Tak ada? Tak ada. Okey, cuba saya berikan fi'il lain. Saya kata fi'il, okey kita cuba. Fi'il saya kata akala, makan. Okay, kita nak kata dimakan. Apa berlaku pada fi'il? Dimakan. Mabni lil majhul. Ukila. Apa dia Fatin? Ukila. Ukila, sahih. Betul. So fi'il baru kita ukila. Akala, dimakan. Ukila, dimakan. Betul. Fi'il yang seterusnya. La'iba, bermain. Sekarang ni kita nak kata apa? Apa passive voice dia bermain, dimainkan. Bola itu dimainkan contohnya kan. Ya, apa fi'il yang baru? Iba. Lu'iba, betul ya. Itu adalah kaedah umum lah ya, kaedah umum dia. Bagaimana kita nak tukarkan daripada fi'il apa ni? Fi'il madhi. This is only for fi'il madhi ya. Daripada fi'il madhi mabni lil ma'lum kepada mabni li al majhul. Caranya ialah kita bariskan depan huruf yang pertama dan bariskan bawah huruf sebelum huruf yang akhir. Okay, itu kaedah umum. Yang di bawah ni dia menggunakan kaedah yang sama tetapi ada beberapa tambahan ataupun ada pengecualian. Contoh nombor 4, yang ini ada pengecualian. Ini ada masalah kerana dia melibatkan huruf alif. Ingat lagi tiga huruf yang bermasalah tu. Alif, waw dan juga ya tu kan. Yang kita panggil dia sebagai harfu al-illah. Huruf sakit. Huruf sakit. Huruf sakit. Huruf tufah ke huruf sakit ke tak kira lah. Artinya huruf yang bermasalah lah tu. Jadi bila ada huruf bermasalah maka biasalah kaedah dia akan bertukar sedikit. Bukan bertukar lah, akan ada perubahan maaf. Okey, apa fi'il dia? Ba'a at-tajirul bida'ah. Peniaga itu telah menjual barangan dia. Goods lah ni, goods, bida'ah. Peniaga itu telah menjual barang dia. Barang jualan dia, al-bida'ah. Jadi asal dia ba'a, telah menjual. Jadi bertukar kepada bi'a. Kita ambil setakat huruf ain saja. Huruf ta tu kita abaikan. Kerana ta tu adalah disebabkan di belakang ini dah ada perkataan mu'annas, maka dia tambah ta. Ini sama seperti fi'il yang biasa lah kan. Ada mu'annas, tambahkan ta. Jadi fi'il dia bi'a. Ba, ya, ain. So asalnya ba'a, sepatutnya kalau ikut kaedah, dia tukar baris apa tadi? Domah dengan Domah dulu kan? Domah dulu, bu. Kemudian huruf sebelum akhir dia adalah huruf alif, bariskan bawah. Jadi di sini ada masalah kerana huruf alif mana boleh ada baris. Kalau hamzah, a, i, u, yang ni boleh lah. Sa, a jadi i jadi u. Tapi ni bukan hamzah, ni alif, mat kan. Jadi bila alif ni tak boleh ditunjukkan baris. Maka baris ni tak boleh lah. Baris ni tak boleh. So ada kaedah lain. Nanti kita akan lihat dalam kaedah dia apa yang kita nak lakukan sekiranya ada fi'il yang seperti ini. Jadi untuk ayat ni kita hafalkan dahulu. Ba'a, bi'a. Ba'a, bi'a. Ba'a menjual, bi'a dijual. Ya. So ayat dia bertukar menjadi bi'at al-bida'atu. Barangan itu telah dijual. Siapa yang jual kita tak tahu kerana ini adalah mabni li al-majhul. Itu haza li al-jumlati rabi'ah. Al-jumlatul khamisah. Yang kelima, sekarang dia melibatkan fi'il yang lebih dari 3 huruf. Sekiranya 3 huruf seperti yang atas tadi, nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3. Kaedah umum ni kita dah lihat. Dhammah dan kasrah sebelum akhir. Bagaimana pula dengan fi'il yang lebih dari 3 huruf? Ini 5 huruf. Ta, sin, lam, mim. 5 huruf. Begitu juga nombor 6.
6 huruf, alif, sin, ta, mim, ain, mim. Apa kita nak lakukan? Okey. Apa yang kita nak lakukan sebenarnya sama saja kaedah dia, cuma ada tambahan sedikit saja. Tasallama akhi al-hadiyah. Tasallama bermakna telah menerima. Tasallama, telah menerima. Siapa? Mesti ada orang dia lah, kerana ni mabni li al-ma'lum. Jadi mabni lil ma'lum ni semua, kebanyakan fi'il-fi'il yang kita dah belajar dahulu semuanya adalah mabni li al-ma'lum, kerana ada fa'il dia selepas dia kan. Dan di dalam kamus, apa yang kita jumpa, fi'il yang kita jumpa semuanya adalah mabni lil ma'lum, bukannya mabni lil majhul. Mabni lil majhul tak akan kita jumpa dalam kamus. Kerana kalau dia nak tambah fi'il mabni lil majhul, kamus akan jadi double lah, tebal dia kan. Jadi dia tak perlu, kerana dia assume benda ni kita akan belajar melalui kaedah. So dia hanya berikan fi'il mabni li al-ma'lum sahaja. Balik pada ayat tadi, tasallama akhi al-hadiyah. Abang saya telah ataupun adik saya telah menerima hadiah tersebut. Tasallama al-hadiyah. Sekarang kita nak tukar daripada menerima kepada diterima. Apa kaedah dia? Sama saja sebenarnya seperti yang kita dah sebutkan tadi. Baris depan dulu, tulis dulu fi'il dia. Yang pertama, kita bariskan depan huruf pertama. Kemudian apa yang kita lakukan? Huruf akhir, apa berlaku pada huruf sebelum akhir? Kasrah. Pada baris bawah ya, tusul 5. Tusul 5. Ataupun baris bawah, sebab di bawah syaddah ataupun boleh di bawah lam itu. Pilihlah salah satu. Mana yang kita nak gunakan. So, dia secara basic dia mesti tu, di sini mesti li. Okay, macam mana yang lain? Bagaimana dengan mim? Mim perlu tukar tak? Kalau kita lihat yang tadi, ada tak kita tukar huruf akhir, baris dia? Maintain. Maintain kan? Betul. Huruf akhir jangan usik ya, kecuali apabila kita tukar untuk pelaku yang lain lah. Huruf akhir ni maintainkan dia dengan baris atas. Kerana apa? Kerana baris fathah ni adalah trademark untuk fi'il madhi. Fi'il madhi yang kita baca, boleh kata 95% semuanya berakhir dengan baris atas kan. Zahab, ba, qara'a, jalasa. Itu adalah tanda utama untuk fi'il madhi. Jadi di sini kita tak kacau. Ma. So yang belum ada baris adalah huruf yang kedua. Yang pertama kita dah tahu mesti tu. Yang huruf sebelum akhir mesti li. Ini tak ada baris. Jadi apa nak buat? Dalam kes ni disebabkan dia tak ada baris, tak boleh nak pakai tusal 5. Dia jadi nanti dia akan bertukar maksud. Jadi apa kita nak buat? Huruf yang kedua pun kita tukar juga kepada baris dhamma. Artinya di sini 2 huruf lah yang kita tukar kepada dhamma. Huruf yang pertama dan juga huruf yang kedua. So tasallama bertukar kepada tusul 5. Maknanya telah diterima. Tusul 5. So ayat dia sekarang ni bertukar kepada tusul limat al-hadiyah. Hadiah itu telah diterima. Ta di sini disebabkan hadiah itu muannas. Maka di sini muannas kita terpaksa tambah ta lah ya. Sama seperti fi'il madhi yang lain. Zahaba, zahabat. Tusul 5, tusul limat. Itu juga nombor 4 tadi. Bi'a, bi'at. Okay. Jadi ta itu adalah tambahan. Fi'il dia setakat yang ini. Tusul limat al-hadiyah. Okay, itu untuk fi'il yang berapa ni? Yang 5 huruf. Yang 5 huruf. Fi'il yang terakhir. Ista'malat tullabu al-hasub. Pelajar-pelajar itu menggunakan. Ista'mala. Ista'mal menggunakan. Musta'mal. Air musta'mal. Air yang telah digunakan untuk berwuduk dan sebagainya. So ista'malat tullabul hasub, budak-budak ataupun pelajar-pelajar itu telah menggunakan komputer. Hasub. Hasub. Tukar. Kita tak nak kata menggunakan, kita nak kata digunakan. Mabni lil majhul. Jadi seperti yang kaedah umum yang kita dah lihat tadi, tukar dulu baris dia. Ista'mala tukar kepada baris pertama. Baris pertama nak tukar kepada dhamma ya. Dhamma. Okay. Kemudian apa lagi? Baris sebelum yang akhir. Iaitu huruf mim. Baris bawah. Baris bawah, betul. Lam, huruf akhir, apa nak buat? Ini tanda baris umum untuk fi'il madhi. Pada atas lah ya.
Jadi ini memang kita tak kacau. Okey. Sin baris mati. Sekiranya ada baris mati, kita kekalkan baris mati dia. Ain baris mati, kita kekalkan baris mati dia. Jadi tinggal satu lagi huruf yang tidak ada baris. Jadi apa kita nak baca? Yang sesuai dengan baris di depan tu. Tu'mila. Jadi untuk contoh yang sebegini, kalau dia 6 huruf, baris selain daripada baris yang pertama, huruf yang ketiga pun kita bariskan depan. Ya, jadi ini tambahan lah kepada kaedah umum kita. Baris depan, sekarang ni baris depan ada dua, iaitu baris yang tengah dan juga baris yang pertama. Ayat dia bertukar kepada ustu'mila. Jadi di sini kita baca ustu'milal hasub. Hasub komputer itu telah digunakan. Jadi ini adalah mabni lil majhul untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. So kesimpulan dia seperti yang kita dah lihat tadi, kesimpulan dia yang ni. Kita pegang yang ni. Kita ingat yang ni, syuriba. Yang lain ni hanya ada tambahan sedikit lah. Kalau mana-mana huruf yang kita tahu baris tu, letakkanlah baris dhammah. Tu 5, tusul 5. Ustu'mila dan sebagainya. Baik, ada tak soalan? Hal hunaka soal? Tak ada. Baik. Al-an nanzur ilal qa'idah. Al-qa'idah. Ma hiya al-qa'idah lil fi'lil mabni lil ma'lum wa mabni lil majhul. Al-qa'idah rakam 1. Di sini dia nak huraikan al-fi'lul mabni lil ma'lum. Ya. Ni lawan kepada mabni lil majhul. Mabni lil ma'lum yang saya sebutkan tadi sebagai fi'il untuk aktif kan, yang membuat, bukannya yang pasif. Huwa, iaitu huwa ma yuzkaru ma'ahu fa'iluhu. Apa yang disebut bersamanya fa'ilnya. Artinya fa'ilnya disebut bersamanya. Bersamanya tu maknanya bersama fi'il. So ma di sini merujuk kepada fi'il. Artinya bila kita sebutkan fi'il, ada kena sebut fa'il dia. Siapa fa'il dia? Huwa ke, ana ke, Muhammad ke, Ali ke, Talib ke. Maka itulah yang kita panggil sebagai fi'lu mabni li al-ma'lum. Ya. Jadi kata kunci dia fa'il dia ada. Amma adapun al-fi'lul mabniyu lil majhul. Mabni lil majhul pula adalah huwa ma huzifa fa'iluhu. Adalah huwa. Huwa tadi ataupun ma tadi sama seperti yang di atas, merujuk kepada fa'il. Merujuk kepada fi'il. Iaitu fi'il yang dibuang. Huzifa bermakna dibuang. Huzifa bermakna dibuang. Fa'iluhu. Fa'il dia dibuang. Artinya fa'il tu tidak disebut. Bahkan bukan setakat tak disebut, tak boleh nak sebut fa'il. Kerana kalau kita nak sebut fa'il, kita kena gunakan fi'il yang asas, iaitu fi'il mabni di al-ma'lum. Ya, jadi itu adalah maksud al-fi'lul mabni lil majhul, iaitu fi'il yang fa'il dia dibuang. Ataupun yang lebih tepat, fa'il dia majhul lah. Fa'il dia majhul. Fa'il dia is unknown, tak tahu siapa. Ataupun tak disebut. Amma ma'lum tadi, fa'il dia maklum. Fa'il dia diketahui, fa'il dia disebut. Itulah yang dimaksudkan. So maklum dan majhul itu merujuk kepada fa'il dia. Itu hanyalah ta'rif, ta'rif untuk mabni lil ma'lum wa mabni lil majhul. Jadi selain daripada ta'rif ini, yang ni yang penting. Bagaimana kita nak tukar bentuk seperti yang kita dah lihat tadi kan. Baik, so dia kata salasa tataghayyaru suratul fi'lil madi. Bentuk, surah bermakna bentuk. Bentuk fi'il madi tataghayyaru, bertukar. Bentuk dia bertukar. Bentuk dia akan berubah. Kita dah lihat tadi, berubah dia adalah pada baris. Inda bina'ihi lil majhul. Apabila kita bentukkan dia ataupun kita bentukkan fi'il itu untuk majhul. Majhul ni artinya untuk mabni lil majhul. Jadi bila kita nak bina perkataan itu menjadi fi'il mabni lil majhul, mesti tukar bentuk dia. Jadi apakah cara penukaran bentuk itu? Jadi ini adalah cara penukaran dia. Cara yang asas seperti yang dah sebut tadi adalah, ini cara yang asas. Yubnal fi'lul madi lil majhul. Fi'il madi lil majhul itu dibentukkan. Ini ada tertinggal huruf ya.
Al-fi'lul madhi li al-majhul. Tambahkan lam. Fi'il madhi mabni lil majhul itu dibentuk dengan cara ni. Ni kaedah dia. Ni kita boleh hafalkan. Dengan cara bi dhammi awwalihi. Dhammi, dhammah. Dengan kita bariskan dhammah. Baris depan. Awal dia, huruf yang pertama. Wa kasri ma qabla akhirihi. Dan kita kasrahkan dia. Kasri merujuk kepada kasrah. Baris bawah. Dan kita baris bawah ma qabla akhirihi. Huruf yang sebelum akhir. Apa yang sebelum huruf akhir? Artinya huruf yang kedua sebelum akhir lah ni ya. Kedua sebelum akhir. Wa kasri ma qabla akhirihi. Jadi ini adalah kaedah umum. Seperti nombor 1 dan juga nombor 2 tadi. Dan untuk nombor 1 syariba dan juga akhaza. Syariba dan juga akhaza. Contoh dia tadi syariba dia jadi syuriba. Okey baik. Tapi dia kata ma'a mulahazati mayali. Tapi kena mulahazah. Mulahazah ni kena macam kena take note lah. Kena take note. Kena perhatikan yang berikut. Jadi artinya adalah sama ada perubahan ataupun ada penambahan sedikit daripada kaedah umum. Apa dia? Okay, dia kata yang pertama alif. Idza kana mu'tallal wasati bil alif. Apabila dia di sini merujuk kepada fi'il. Apabila fi'il itu ni kana itu was, it was lah ni merujuk kepada fi'il. If it is fi'il yang bagaimana? Fi'il yang mu'tal. Mu'tal ini merujuk kepada huruf illah. Alif wawiyah tu. Huruf illah. Kita panggil fi'il mu'tal. Jadi apabila fi'il itu ada huruf illah. Di mana huruf illah dia? Di wasat. Wasat tu di mana? Di tengah. Huruf tengah dia ada huruf illah. Jadi kalau fi'il dia fa, ain, lam. So instead of fa, ain, lam, huruf yang tengah ni adalah huruf illah. Maka fi'il dia bertukar menjadi fa, alif, lam. Begitu. Wazan dia adalah fa, alif, lam. Jadi apa berlaku? Bil alif. Dia kata bil alif kan. Huruf tengah dia adalah huruf alif. Jadi apa dalam kes ni, macam mana yang kita nak lakukan? Dia kata qulibal alifu ya'an. Maka alif itu ditukar. Quliba. Quliba ni makna ditukar. Ditukar kepada huruf ya. Instead of alif, kita tukar kepada ya. Maksudnya apabila kita nak tukar dia kepada mabni lil majhul, alif itu tukar kepada ya, yang lain tu sama. Contoh dia beginilah, wazan dia begini. Cara baca dia ikut kaedah yang tadi. Kaedah yang tadi. Asalnya dhammah di depan, kemudian sebelum akhir baris bawah. Dia akan jadi fuyila. Tetapi susah nak sebut. Buruk bunyi dia kan. Ada ya, fuyila. Jadi susah. Jadi apa yang dilakukan, proses seterusnya adalah ditukar ni. Instead of fuyila ditukar kepada fiila untuk sesuaikan dengan ya, dan baris tu ditukar kepada sukun. Maka daripada fala menjadi fiila. Inilah yang kita lihat tadi untuk perkataan ba'a dalam latihan dalam pelajaran kita tadi kan. Ba'a. Asalnya ba'a. Jadi dia kata apabila ini melibatkan harfun illah yang di tengah, maka perlu dalam apabila kita tukar dia kepada mabni lil majhul, kita akan tukarkan huruf alif itu kepada huruf ya. Ya jadi bukan lagi huruf alif. Ba, ya, ain. Baca dia bagaimana? Baca dia asalnya ikut kaedah umum yang ini. Bu. Betul. Bu, yi, a bu, yi, a. Asalnya bu, yi, a. Asalnya bu, yi, a. Tapi bunyi dia pun tak berapa sedap kan. Bu, yi, a. Nak sebut pun susah. Jadi apa yang dilakukan, maka ditukarlah baris ni, ditukar kepada baris yang sesuai. Yang ini ditukar kepada sukun, maka menjadi bi'a. Kerana itulah fi'il mabni lil majhul dia adalah bi'a. Ya. Asalnya adalah ba'a tetapi bertukar menjadi bi'a. Okay, ada soalan setakat ni? Contoh lain. Ini contoh lain untuk yang ada huruf illah yang di tengah ni. Yang ini contoh dalam teks kita, dalam buku kita. Ba'a, bi'a. Contoh lain, qala.
qala. Kan, berkata. So sekarang ni kita nak kata dikatakan. It was said. Macam mana nak kata it was said? Yang ni lah dia perkataan dia. Asalnya qala, alif tu tukar kepada ya. Asalnya quyila, susah nak sebut, maka ditukar kepada qila. Jadi kita hafalkan sajalah. Dalam kes ni kita hafalkan. Qala qila. Ba'a bi'a. Menjual, dijual. Contoh lain, zada. Bertambah ataupun menambah. Maaf. Zada menambah. Kita tambah. Jadi nak kata ditambah, zida. Asalnya zuyida. Ditukar kepada zida. Jadi itu adalah cara perubahan mabni lil majhul untuk fi'il mu'tal yang ada alif di tengah dia. Qala qila ba'a bi'a zada zida. Okay, itu adalah yang ketiga ya. Baik. Seterusnya, ini untuk yang lebih dari 3 huruf. Contoh yang ke berapa tadi? Kelima, keenam tadi kan ada 3, ada lebih daripada 3. So dia kata iza kanal fi'lu, apabila ataupun jika fi'il itu mabdu'an bita, bermula ataupun dimulakan dengan ta, ada ta di depan dia. Dan ta itu adalah ta zaidah, ta tambahan, bukan ta asal ya. Ta tambahan. Contohnya tadi apa? Yang ada ta tambahan. Dalam pelajaran kita yang ni, tasallama. Tasallama, ta tu adalah ta tambahan. Yang ni contoh ni. Kerana asal fi'il dia adalah sin, lam, mim. Ditambah huruf ta dan ditambah syaddah di situ. Jadi, apa yang berlaku? Maka kata dia, dumma awaluhu. Macam kaedah umum juga, baris awal dia didammahkan. Tapi bukan setakat awal, ditambah lagi wasanihi. Kedua-duanya. Awal pun dhammah, ini kaedah asal, ini kaedah tambahan dia. Wasanihi. Dan yang kedua pun bariskan dhammah juga. Maka kita ada tusul. Tusul. Kemudian apa yang kita nak lakukan? Wa kusira ma qabla akhirihi. Dan dibariskan bawah, wasra, huruf sebelum yang akhir. Ini kaedah umum. Ini masih lagi kaedah umum tadi baris bawah. Maka fi'il dia bertukar daripada tasallama menjadi tusullima. Tasallama tusullima. Diterima, menerima, diterima. Contoh lain, ta'allama, belajar. Kita belajar sesuatu, ta'allama, dia belajar sesuatu. Tu'ullima, dipelajari. Nak kata dipelajari. Kaedah dia sama, baris depan. Tapi bukan setakat huruf depan, huruf yang kedua sekali. Tu'ul. Dan sebelum akhir seperti biasa, baris bawah. Tu'ullima. Boleh ya? Ta'allama, tu'ullima. Contoh seterusnya, taqabbala, menerima. Ini yang kita selalu sebutkan, taqabbalallahu minkum. Semoga Allah terima daripada kamu akan amalan kamu. Taqabbala. So kita nak tukar, kita nak kata diterima. Tu, ku, dua tu. Tuqub bawah, huruf sebelum akhir baris bawah. Tuqub bila. Tuqub bila, maka telah diterima. Contoh dalam Al-Quran ada perkataan ni apabila dua anak Nabi Adam tu dia nak berkorban. Kan? Satu dia menggunakan buah-buahan yang baik-baik, satu lagi menggunakan buah yang tak berapa elok. Akhirnya Tuhan terima yang korban buah-buahan yang baik. Fatuqubbila, Tuhan kata. Fatuqubbila minal akhar, maka diterimalah dari yang pihak yang satu lagi. Tuqubbila minal akhar. Boleh? Okay, ya? Jadi itu adalah untuk yang ada ta di depan. Jim, ini pun lebih kurang sama. Idza kanal fi'lu mabdu'an bi hamzati wasl, apabila fi'il itu bermula dengan hamzah. Huruf hamzah. Hamzah itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal seperti yang kita dah tahu adalah hamzah yang tidak ada tanda hamzah di bawah dia kan. Yang kalau ini bukan hamzah wasal. Ini hamzatul qat'i, hamzah qata'. Ini yang tak ada hamzah. Hamzah. Dan baris dia boleh dibaca dengan baris dan ada masanya dia tidak boleh dibaca alif itu. Contoh dia istalama. Istalama bermakna sama dengan tasallama tadi, menerima. Istalama kita kata. Istalamal hadiyah, istalamal risalah, telah menerima surat. Tasallama telah menerima, sama. Okay, apa berlaku? Dia kata dumma awwaluhu. Macam kaedah umum juga. Dumma awwaluhu. Awalnya didammahkan. Tapi ada tambahan. Ini tambahannya. Wasalisuhu. Dan huruf yang ketiga. Bukan setakat huruf pertama,
Huruf yang ketiga pun dhammah juga. Instead of ta tadi, tukar kepada ustu. Ustu. Kemudian, wa kusira ma qabla akhirih. Ini kaedah umum yang asal tadi. Dan kasrahkan yang sebelum akhir. Jadi yang sebelum akhir itu semuanya sama. Ustu 5. Istalama menerima, ustu 5 diterima. Al-fi'lu tsani istakhdama. Jadi biasanya alif-alif yang kita kata hamzah wasal tadi ni, biasanya baris dia kalau fi'il tu dah banyak, biasanya baris bawah lah. Kita akan baca is. Walaupun tidak ada tanda ya, kita akan baca istakhdama. Menggunakan, maksud dia menggunakan istakhdama. Nak tukar kepada digunakan, mabni lil majhul, digunakan. Apa yang kita lakukan? Sama, bariskan depan alif tu. So instead of is, tukar kepada us. Tapi ada tambahan, huruf ketiga, tak, ustuh. Baris bawah sebelum akhir, dan ustuh dima. Istakhdama, ustuh dima, digunakan. Sama je kan? Okay, dan yang akhir sekali, istakbala, menerima. Tapi beza dia, menerima dengan menerima ni, ini menerima hadiah, menerima barang. Yang ni menerima tetamu contohnya, menyambut. Menyambut lah. Menyambut tetamu, menyambut Ramadan, menyambut, kita kata istakbala. Kita bertemu dengan dia, menyambut dia. Okay. Istakbala, menyambut. Nak kata disambut, tetamu itu telah disambut. Tukar. Ustukbila. Ustukbila menjadi mabni lil majhul, telah disambut. Boleh? Jadi untuk jim ni pun sebenarnya tak ada beza sangat dengan yang ba tadi. Cuma huruf yang kedua tu yang mana? Huruf yang kedua, di sini huruf yang ketiga. Baik. Dan yang akhir sekali, untuk pelajaran mabni lil majhul ini, dia kata lahis. Perhatikan. Ba'dal af'alil ukhra. Perhatikan beberapa fi'il-fi'il yang lain. Ini baris dia betulkan ya, salah baris. Perhatikan ada beberapa fi'il yang lain. Ataupun ini contoh-contoh lain lah ya. Inda bina'iha lil majhul. Apabila dibentukkan. Bina di situ makna bentuk tadi. Apabila kita bentukkan dia untuk majhul. Macam mana? Ini lebih kepada, ini contoh-contoh lain dan juga kadang-kadang melibatkan pertukaran pada ejaan dia. Contoh yang pertama, sa'ala. Bertanya, ni dalam contoh tadi ada kan, sa'ala. Nak tukar kepada su'ila. Su'ila. Di sini ada perubahan sedikit pada huruf hamzah. Hamzah dia ini cuma cara menulis. Yang ni alif, hamzah atas alif. Tapi bila dia dah bertukar baris bawah, kita tukarkan rumah dia menjadi hamzah atas macam bentuk ya tu kan. Jadi kita kata su'ila. Ni ya perubahan dia. Qara'a, membaca. Kita nak kata dibaca. Tukar baris dia quri'a. Quri'a. Tapi since ini melibatkan hamzah pun sama. Hamzah ini dia boleh berubah-ubah bentuk. Dalam kes ni disebabkan hamzah tu baris bawah. Sebelum di baris bawah, maka hamzah tu ditulis di atas rumah ya. Di atas rumah ya. Ini bukan ya, tapi ini masih lagi huruf hamzah. Quri'a, dibaca. Quri'a. Syahada, melihat, menonton. Syahada, menyaksikan. Tukar kepada mabni lil majhul. Di sini syuhida. Tapi takkan nak kekalkan alif tu. Tak sesuai. Alif dengan baris depan tak sesuai. Maka disebabkan itu alif ni ditukar kepada huruf waw. Jadi dia bertukar kepada syuhida. This is just a matter of macam mana nak menulis lah. Dah biasa nanti kan kita akan automatik tahu. Ini kena tukar ni. Kena tukar waw. Ini kena tukar rumah dia. Ini lama-lama kita akan nampak lah. Baik. Dan yang akhir sekali qaddama. Yang ni tak ada perubahan apa-apa. Qaddama tukar kepada ku. Ku dan sebelum akhir baris bawah di. Qaddima. Qaddama kita menghidangkan boleh, membentangkan boleh, memberi boleh. Itu makna qaddama. Qaddima, diberi, dibentangkan. Okay? Qaddima. Nah. So hazihi hiya ba'da al-af'al, ba'dul af'al al-ukhra lil fi'li al-mabni li al-majhul. Okey, ada soalan tak untuk tajuk ni? Ustaz, soal? Ya, sila. Kalau macam nombor 4 tu kan, yang huruf sakit tu, kalau macam selalunya dekat contoh dia dekat tengah-tengah kan. Kalau macam huruf sakit tu dekat akhir macam mana Ustaz kita nak? Okey, kita bagus soalan tu. Sebab dalam pelajaran kita tak ada tunjuk contoh yang akhir kan. Okey, contohlah kita ada fi'il mu'tal yang huruf akhir dia
Huruf illah, apa contoh dia? Kita kata rama, melontar. Ataupun dalam pelajaran kita hari tu qazful muhsanat, menuduh. Rama ni melontar boleh, menuduh boleh. Apa akan berlaku? Sebenarnya sama saja. Rama, menuduh. Kita nak kata, melontar. Kita nak kata dilontar. Tukar baris dia jadi ru, huruf sebelum akhir tukar kepada baris bawah kan. So dia jadi rumi. Dalam kes ni huruf mu'tal. Kan dia ni huruf bermasalah. Jadi dia akan berubah-ubah. Dalam kes ni huruf ni bertukar kepada huruf ya. So dia akan jadi rumiyah. Dia akan jadi rumiyah. Itulah dia contoh dia. Contoh lain. Kita ada fi'il da'a. Da'a ni apa? Mengajak kan? Da'a yad'u. Da'a yad'u ya. So nak tukar kepada mabni lil majhul. Kaedah umum dia do. Seterusnya sebelum huruf akhir baris bawah. Du'i. Tapi tengok. Disebabkan adanya huruf illah ni dia kacau. Du'i macam mana nak baca ni? Tak boleh kan? Jadi dalam kes ni huruf ni ditukar. Ni ditukar kepada huruf yang sesuai dengan baris sebelumnya, maka ditukar kepada huruf ya. Du'i ya. Ya. Jadi dalam kedua-dua contoh ni kita lihat huruf akhir dia ditukar kepada huruf ya lah. Kenapa huruf ya? Kerana sebelum dia berbaris di bawah. Jadi yang sesuai dengan baris bawah adalah huruf ya. Jadi itu jawapan dia lah untuk yang fi'il yang huruf akhir ya. Boleh, Fatih? Boleh Ustaz. Okey, boleh ya. Okey. Nah. Pak, soalan lain? Ada soalan lain untuk mabni lil majhul? Tak ada. Okey. Jadi sekiranya tak ada, jadi dalam pelajaran ni dia hanya cuma nak kenal dulu, nak tukar bentuk saja dulu. Ya, nanti kita akan ada satu pelajaran yang khusus apa akan berlaku pada ayat apabila kita gunakan mabni lil majhul ya. Jadi ini boleh cuba dah dulu. Latihan yang pertama, imla'il faraghatil atiyah bi fi'lin madin. Semuanya fi'il madhi, jangan guna yazhabu, yaqra'u, tak nak. Kita tak nak guna mudhari'. Mudhari' ada pelajaran selepas ni. Madhi majhul, mesti majhul. Quran fil masjid, Quran, apa yang dilakukan? Jadi kita kena sebut dilakukan apa terhadap Quran? Dibaca, dihafal. Contoh kan. Jadi dua perkataan tu, dibaca, dihafal. Apa nak sebut? Cari fi'il madhi ya. Jangan sebut orang dia, tak ada orang lagi dah. Daging, al-lahmu indal ghada, daging pada waktu lunch, ghada. Jadi apa berlaku pada daging itu? Apa yang dilakukan terhadap daging? Dimakan, contoh kan, dimasak. So macam mana nak sebut? Saya dah berikan perkataan dia, dimakan, dimasak. An-nafizah, an-nafizatu indal harri. Nafizah, tingkap pada waktu panas, semasa panas. Jadi apa berlaku pada apa yang kita buat pada tingkap masa panas? Dibuka lah kan, dibuka. So macam mana nak sebut? Dibuka. As-sahnu, pinggan. Selepas makan, apa berlaku pada pinggan? Ditinggalkan, contoh. Dimalas basuh, ditinggalkan. Ataupun dibasuh. Apa dia fi'il dia? Zakat fi syahri Ramadan. Zakat, apa berlaku pada zakat? Apa orang buat terhadap zakat? Zakat dibayar kan? Diserahkan zakat, dibayar zakat. So itu adalah, semuanya adalah menggunakan fi'il mabni li al-majhul. Okay? Dan satu lagi tambahan, apabila kita guna mabni lil majhul, kena perhatikan fi'il, isim selepas tu, muzakkar ataupun muannas. Muzakkar ataupun muannas. Disebabkan kalau dia muzakkar, maka bentuk muzakkar lah, tanpa ada ta. Apabila dia muannas, kita tambahkanlah ta seperti yang kita dah lihat dalam contoh kita tadi. Okay, jadi boleh cuba dulu tadrib yang ni. Tadrib yang kedua, yang ini fi'il madhi mabni lil majhul tukar kepada mabni lil ma'lum. Ini dia terbalik pula. Kalau tadi ni semua yang dibina, yang majhul, yang pasif. Kusira, dipecahkan. Jadi di sini kita nak jadikan dia bentuk asal balik. So macam mana nak baca fi'il asal? Yang ini tak ada kaedah. Yang ini kena rujuk kamus. Ini semuanya dirujuk kepada kamus kerana hanya kamus saja yang akan menyenaraikan mabni lil ma'lum. So macam mana nak kata memecahkan? Apa fi'il dia? Kaf sin ra. Apa cara baca dia? Kasara ke, kasira ke, kasura ke? Itu kena cek dalam kamus ya. Jadi semua ni kena cek dalam kamus lah. Apakah mabni lil ma'lum yang betul? Dan yang akhir sekali, hawil af'al.
Madiyah mabni lil ma'lum ila mabni lil majhul. Ini tukar je lah. Mabni maklum, mabni majhul. Mabni maklum, mabni majhul. Yang ni yang siapa tadi? Fatia ke tadi? Tanya yang alif, huruf illah di akhir kan? Yang ni. So macam mana? Saya dah sebutkan tadi. Dan bina ayat dia. Mabni lil majhul. Hafizah menghafal. Tukar kepada dihafal. So ayat dia, Al-Quran dihafal. Kan? Pelajaran dihafal. Cukuplah. Ayat pendek-pendek saja tak apa. 2 perkataan, 3 perkataan cukup. Okay? So cuba yang ni insyaAllah. Wa naltaqi fi yaumil sulasa. Minggu depan ni. Yaumil sulasa. So yaumil sulasa ni ada presentation. Bukan. Yaumil sulasa kita sambung tajuk ni dan juga tajuk yang seterusnya. Iaitu fi'il mudhari. Okay? So ada apa-apa soalan sebelum kita tutup sesi kita? Tak ada. Iza laisa hunaka soal, nakhtatimu, kita tutup di surah Al-Asri wa tasbih Al-Kafar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, syukran jazilan. Ila liqa fil usbu'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, afwan ya, afwan ya.